Wanita selain menjadi pendorong kejayaan, mereka juga adalah penyalur ekonomi bukan sahaja untuk keluarga, malah untuk negara. Wanita hebat pada tahun 2020 pastinya mempunyai pelbagai strategi dan perancangan untuk memberikan yang terbaik. Siapakah di antara mereka wanita hebat pada tahun 2020? Realiti mendekati mereka bersama kejayaan demi kejayaan yang dikecapi. Walaupun secara lumrahnya wanita sering dikaitkan dengan kemampuan diri, namun berkat kesungguhan, usaha dan semangat, wanita juga mampu berdiri setanding lelaki. Bukan hanya menguruskan kehidupan, malah dapat melakukan pelbagai tugasan di dalam kerjaya yang mencabar. Bertugas sebagai salah seorang anggota badan beruniform, Nur Fazida Tina Muhammad Nur, 39 tahun, selaku pegawai Bomba Kanan 2 adalah satu-satunya anggota bomba wanita yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Rawang, Selangor. Masa mula-mula saya agak ragu-ragu untuk menyertai pasukan bomba ni. Tapi mak saya dia nak anak dia, salah seorang daripada anak dia ada yang mewarisi arwah ayah ni tadi. Saya sangat-sangat berbanggalah dengan pencapaian saya daripada pegawai bomba biasa. Saya telah dinaikkan pangkat pada tahun 2015 kepada pegawai bomba kanan 2. Itu kalau pegawai bomba kanan 2 ni sebagai penyelia. Kalau di balai kita sebagai pegawai operasi lah, penyelia kepada operasi dan mengetuai sesuatu operasi. So dalam Selangor ni sendiri ada 6 orang sahaja pegawai bomba kanan 2 dan tak semua pegawai bomba kanan 2 ni mengetuai operasi. Ada yang stay di pejabat dan ada yang mengetuai operasi seperti saya lah. So kita rasa sangat-sangat berbangga berada di kalangan minoriti kan. Biasa kita dengar pelaporan melalui kita punya sistem lelaki saja yang lapor kan. Certain balai sahaja yang ada perempuan yang dengar bunyi. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini pernah berkhidmat di dalam bidang perhotelan selama 12 tahun sebelum menyertai Jabatan Bomba dan Penyelamat pada tahun 2004. Minggu pertama rekrut salam perkenalan tu pun dah membuatkan saya rasa hampir nak give up. Kami perlu potong rambut sama macam lelaki. Daripada asal, boleh bayangkan kerja hotel macam mana bergaya kan. So bila masuk bomba tu, saya kena potong rambut menggunakan mesin yang tapak dia hanya nombor 3. So boleh bayangkan tak? Dan untuk potong rambut tu setiap minggu, setiap hari Ahad dia perlu melalui proses pemotongan rambut. Rambut tak ada nak panjang, tak sempat nak panjang. Kemudian kita melalui satu orang kata latihan fizikal yang agak berat. 3 bulan pertama tak dibenarkan berhubung dan juga berjumpa dengan family kecuali kalau ada betul-betul kes kecemasan lah. Menjadikan arwah bapanya sebagai idola, Fazidah sentiasa kekal positif dan berbangga dengan kejayaannya di dalam misi mencari dan menyelamatkan mereka yang memerlukan. Kebetulan ada seorang senior mana dia kawan arwah ayah saya. So dia cakap, Kak Long, sekarang ni perempuan tak ramai. Dia cakap kan, kalau kau nak ke depan, kalau kau nak cepat naik pangkat, kau kena menonjolkan diri. Sebab kena lawan, dia cakap. Kalau dulu arwah abang kau boleh buat, kau pun mesti boleh buat. Dan kebetulan masa saya menganggotai pasukan MAS, MAS team ni adalah satu pasukan yang agak tough juga. Dia punya cabaran fizikal dia memang sangat-sangat mencabar. Mengangkat beban-beban fizikal yang memang orang kata sukar untuk kita ni seorang wanita untuk buat kerja tu kan. Tapi kita challenge diri kita dan alhamdulillah selepas 9 bulan saya berjaya menamatkan dan bertugas hingga hari inilah. Mana kita dalam kerjaya yang dipelopori oleh lelaki sebenarnya tak salah untuk kita mencuba. Sebab kan kita rasa kalau kita mampu buat, kita boleh challenge diri kita. Sebab sekarang ni dunia dah semakin ke depan. Kita dah ke era transformasi 2020 dah ni. Dulu cakap 2020 kereta boleh terbang kan. So tak salah kalau perempuan pun mencuba sesuatu yang di luar daripada bidang kita yang asal sebenarnya. Sebagai seorang anggota bomba, dia sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan semasa menjalankan operasi. Datuk Noni Muhammad Razzi, 49 tahun, antara wanita pertama negara yang cekap mengendalikan syarikat penyelenggaraan helikopter bertaraf antarabangsa. Di sinilah saya mula memberi cabaran kepada diri sendiri. Why don't you go out and again try with your experience kan, dengan pengalaman yang telah ada. Jadi
teruskan perjuangan dalam bidang perniagaan. Jadi selepas tu saya buka perniagaan sendirilah. Aero angkasa ni pada saya yang saya suka tu masa mula sebab bunyinya kuat kan. Bila airplane tu, kapal terbang tu kan, jet fighter lah. Wah, kita pun tengok alamak teknologi yang tinggi kan. Jadi kita terasa teruja lah macam tu. Memulakan kerjaya di dalam bidang guaman, wanita ini berjaya memecahkan monopoli industri berteknologi tinggi yang bukan sahaja memerlukan kepakaran namun ketelitian untuk menguruskannya. Saya ni memang sering ditanya soalan ini disebabkan bidang ni memang rata-ratanya didominasikan oleh pihak lelaki. Tetapi kalau kita sebagai seorang perempuan, kita mesti pandai dalam membawa diri, dan juga kita wanita ni memang multitasking. Jadi we know our worth kan, kita boleh kalau anak di rumah pun kita boleh jaga, ni berniaga lagi, mak bapak lagi, adik-beradik lagi kan. Jadi bila di saat yang ada banyak cabaran, kita pandai untuk orang kata adapt. Jadi of course first thing they see you, mungkin dia orang ingat kita HR ataupun kita public relation. Tapi bila kita cakap it's my own company, jadi menjadi pembuka mata. Dan bila kita sebagai leader dalam sektor ni, perlulah kita juga macam saya perlu mengambil masa untuk mengetahui bidang teknikal walaupun saya bukan seorang engineer. Jadi saya ambil masa untuk menimba ilmu pengetahuan. Nasihat saya lah kepada usahawan wanita ialah kita ni kan networking ada. Jadi segala persatuan, NGO, wanita ni rajin. Jadi selalu berkumpul, kalau nak mengeluarkan orang di dalam sesuatu acara, kita wanita yang banyak bagi support kan. Jadi gunakanlah networking tu, because business ni actually is all about networking. Seorang lagi wanita hebat, pakar kriminologi dan psikologi, Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad, juga antara wanita yang memilih untuk mempunyai kerjaya yang tidak semua wanita mampu melaksanakannya. Macam mana saya bermula, dia sebenarnya saya boleh katakan sebagai fate telah ditentukan. Okay, sebab masa saya belajar masters di UiA, saya juga adalah bekerja di UiA juga sebagai HR, ketua HR di IIUM Holding pada waktu itu. Dan salah satu tugasan saya adalah untuk merekrut staf-staf baru. Antara lainnya adalah untuk melihat latar belakang mereka, sama ada mereka terlibat dalam jenayah atau tidak. Bakatnya dalam meneliti dan menganalisa perwatakan seseorang penjenayah dan mangsa menjadikan dia wanita hebat di dalam negara. Maka tidak hairanlah Dr. Geshina tidak terkecuali dengan pelbagai pencapaian sepanjang kerjayanya sebagai pakar kriminologi dan psikologi. Ia perlu bermula dengan minat dan ilmu pengetahuan serta perlu komited dengan segala tugasan yang digalas. Kalau bidang kriminologi ni, perlu ada passion, perlu ada perseverance. Kalau tak ada passion, tak ada perseverance, tak payah. Sebab bidang ni adalah mencabar, sentiasa berubah setiap hari, benda yang baru. Sifat wanita yang tekun dan rajin membuatkan diri mereka sentiasa ingin maju ke hadapan. Tiada halangan untuk wanita terus berjaya dan mencipta sejarah dengan pencapaian yang tertinggi dalam setiap bidang pekerjaan.